Ya, baik, bersama dengan Ernie Sofina Haji Mustafa dari daerah Tutor. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Alhamdulillah. Kalau nampak, kalau melihat daripada gaya tudung kami hampir sama nih. Itulah kan. Saya sebetulnya kan bertanya sebenarnya apa mimpi Ernie. Sama nih kami punya mendapat gaya tudung. ilham ataupun mendapat gerak hati yang sama. Sering selalu penyanyi kita ni kebetulan sama ya. Ini chemistry-nya orang. Ada chemistry. Baik, Ernie apa kabar Ernie? Alhamdulillah baik-baik saja. Cuaca juga di Tutong pagi ini alhamdulillah cukup cerah sekali ya. Alhamdulillah, itu yang kita mau dengarkan Ya. Okey. Baik, kita terus saja serahkan ni kepada Ernie Sofina untuk berkongsi bahan dan juga maklumat yang menarik di daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Mahira dan juga Is di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam lintas langsung dari daerah Tutong. Ya, terima kasih kepada Auda penonton yang terus mengikuti dan menyaksikan lintas langsung dari daerah Tutong ya pada pagi ini. Dan ingin kita kongsikan juga satu bahan visual yang akan kami bawakan. Jadi terus kita saksikan bahan berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, untuk menghasilkan sesuatu kraftangannya ataupun pertukangan yang diperbuat daripada kayu, ianya bukannya suatu perkara yang mudah yang seperti kita ketahui ya. Jadi apa yang pasti seseorang itu perlulah mempunyai kreativiti, bakat serta kepakaran yang khusus dalam menghasilkannya. Dan Auda, kali ini kita akan melihat ya kemahiran Awang Razlani bin Haji Awang Lakim dalam menghasilkan sesuatu kraftangan ataupun pertukangan yang diperbuat daripada kayu. Kreativiti pertukangan kayu bukannya suatu perkara yang mudah untuk dihasilkan, malah ia memerlukan kemahiran, bakat serta kepakaran yang khusus untuk menghasilkannya. Pastinya tidak semua individu mampu menghasilkan pelbagai set perabot perhiasan unik dan cantik tanpa adanya kesabaran yang tinggi, ilmu dan teknik yang tepat. Bermula hanya sekadar melihat dan mempelajarinya daripada kawan, Awang Razlani bin Haji Awang Lakim mula berkecimpung dalam dunia seni pertukangan kayu dan ianya telah pun menjadi hobi beliau. Menerusi pendekatan bersama Awang Razlani, beliau turut menceritakan dan menjelaskan dari mana timbul minatnya untuk berkecimpung dalam seni pertukangan kayu. Aku membuat seni pertukangan kayu ini dalam 4 tahun yang lepas sudah. So, mula-mula aku ikut dulu, macam lihat lawa kan jenis kayu ini, yang pelet ini. So, mula-mula lihat saja daripada kawan-kawan kan. So, dorang macam membawalah juga, ya, bagus ni barang ni, so jadikan hobi lah. So mula-mula cubalah juga ikut dia membuat juga. So di sanalah timbulnya minat atau. So mula-mula yang aku buat biasalah kerusi lah tu. So kerusi ni semua orang menggunakan untuk tempat duduk apa, untuk pakai kasut apa di mana sajalah kerusi ni berguna. So sanalah mula dulu yang dibuatlah. Memang payahlah membuat kerusi itu mula-mula kan. Pasal kelengkapan itu tidak berapa cukup lah. Jadi untuk kayu-kayu ini macam mana kita akan mendapatkannya? Kalau dulu kayu ini senang saja dapat. Kan ia ampai-ampai. So masa ini memang susah lah. So berharga barang ini. Jadi berharga lah. So aku mendapatkan kayu ini di Muara sama di KB. So di sana saja ada kilang yang adalah menjual kayu-kayu bekas ini. Jadi juga untuk menghasilkan ini mungkin ada spesifik jenis kayunya yang digunakan? So jenis kayu yang ku pakai sama ya, kayu terpakai ini sama kayu yang kayu plywood apa, kayu meranti ada. So mana yang ada berjual di Brunei inilah saja kayunya lah. Untuk memberi semangat ini biasalah keluarga lah, ibu bapa apa. So yang paling terdekat istri lah tu sama anak-anak. So sana yang membagi semangat lagi lah, yang lebih kuat lagi. Jadi macam mana dengan masa untuk kita menyiapkan? Aku membuat ini
balik kerja saja. So ia jadikan hobi kan toh. So macam biasalah orang balik kerja. So ada dorang buat lah. So aku membuat tukangan kayu ni saja. So itulah aku buat. Mungkin juga kita ada membuat tempahan kali ya untuk pelanggan-pelanggan. Ada juga yang mau mula-mula dia kan menjual kan barang ni. So ada yang minta buatkan. So alhamdulillah sampai masa ni macam-macam lah sudah dibuat atau. Asal yang biasanya orang minta buatkan ni kursi meja. So tapi yang ku buat lebih daripada itulah. So macam kursi meja salah satu daripadanya, kabinet. So tangga desain ni mula-mula aku sendiri buat. Lepas tu orang cuba tanyakan, bolehkah kita buatkan yang ni? InsyaAllah boleh. So aku cuba buat. So alhamdulillah semuanya menjadi. Paling mencabar kabinet lah. Pasalnya aku seorang saja. Kabinet tu kan besar. So itu ada mencabar bandar lah tu. Kira tempoh masanya macam mana tu? Dalam seminggu tu aku boleh buat 2 barang lah macam tu. Jadi mungkin juga ada harapan kita lah. Harapan untuk keluarga aku saja. InsyaAllah kalau ada kemajuan, InsyaAllah boleh mungkin buka kedai lagi lah. InsyaAllah. Jadi macam mana dengan kalau pelanggan kan membuat tempahan, di mana kiranya boleh menghubungi kita? Diorang boleh melalui Facebook ataupun RIG. So Facebook, diorang boleh lihat Razdi Seni Reka Kayu. IG Razdi Enterprise, #Seni Reka Kayu. Menghasilkan perabot yang berkualiti dan kemas bukan sahaja bergantung kepada bakat yang sedia ada, tetapi ia juga memerlukan peralatan dan mesin untuk menyempurnakan sekaligus memudahkan lagi kerja-kerja pembuatan itu berjalan dengan lancar dan cepat. Beliau turut menerima sambutan daripada pelanggan untuk membuat tempahan perabot-perabot seperti meja, kerusi, almari dan sebagainya, dan ianya dihasilkan mengikut cita rasa yang diinginkan oleh pelanggan. Bagi memastikan penghasilan perabot itu dihasilkan secara sempurna, bahan kayu berkualiti tetap menjadi keutamaan dalam setiap perabot yang dihasilkan. Beliau turut menjelaskan beberapa jenis kayu yang digunakan bagi menghasilkan perabot-perabot tersebut. Mungkin kita boleh jelaskan juga apa jenis-jenis kayu di sini. So ni ada 4 saja yang aku lihatkan lah. So ni ada yang minat jenis kayu macam ni. So kayu ni OSB. So ada yang suka kan patternnya tu. So ya bisa kan unik. So ni boleh dibuatkan untuk kabel, kabinet. So untuk lakat arah dinding apa. So ni daripada pellet. So ni dihaluskan sudah. So ia ada akar-akar tu kan. So orang minat lah. So macam kalau ni biasanya aku buat untuk meja, kerusi. So untuk macam tulang-tulang apa. So bergunalah kayu yang ni. So ni lokal punya kayu. So ni meranti. So ni boleh untuk buat katil apa lah. So senangan yang ada panjang-panjang lah kayu ni. Kena jual di hardware sini pun ada lah. So ni salah satu daripadanya juga. So ni cedar. So ni banyak yang minat ni jenis macam ni. Tapi orang tadi banyak memanggil pellet sajalah. Asal dong tahu itu saja kan. So ni ya uniknya ia ada sama juga yang bentuk-bentuk macam-macam ni. Sama juga ni dia depan belakang sama. So ni yang sudah dicat lah. So macam ni jadinya. Untuk menghaluskan pakai kertas pasir lagi apa dibersihkan dulu apa. Lepas tu baru di kertas pasir. So ikut peringkatnya lah tu kertas pasir tu. Sampai ia halus baru ia dibuat untuk ditamukan apa semuanya. Jadi di antara semua kayu-kayuannya, mungkin mana satu yang selalu digunakan? Yang selalu yang dipakai pellet lah biasanya. Sama inilah cedarannya. So ini untuk membuat meja pasangan. So terlampai saja kalau pellet, saya banyak kerja lagi lah. Saya mesti dibuka daripada ia punya nanti lagi tu, yang pellet. Kalau pellet ini selepas ia dihaluskan macam mana prosesnya? Selepas dihaluskan, so jadi macam ni tu. Mula-mula ia macam ni kan tu, ni kasar lah usulnya ni kan. So ia jadi macam ni lah tu. Mungkin lepas dihaluskan ni lagi, mungkin ada di prosesnya dicatkan apa lagi? Selepas ia di kertas pasir apa semua sekali. Itu nextnya ya tu diproses mencat lah. Jadi kalau di sini jenis kayu apa yang mudah untuk didapati? Yang mudah didapati kayu ni lah.
Salah ni kira tempatan punya kayu kan. Salah ni banyak menjual lah di mana-mana ada. Seni pertukangan tangan pada bahan kayu ini pastinya boleh mengaut keuntungan yang baik, asalkan seseorang itu mempunyai usaha dan semangat yang tinggi untuk menghasilkan perabot-perabot yang sempurna dan cantik.